Hai, kita teruskan lagi kursus ini tentang langkah-langkah penghasilan video. Dalam modul ini, anda akan didedahkan tentang cara mudah menghasilkan video yang baik dan berkesan berdasarkan langkah-langkah penerbitan video. Sebelum itu, kita kenali dulu apakah itu video. Video merupakan elemen multimedia yang sangat menarik dan popular kerana ianya mengandungi imej bergerak, audio, muzik, narasi, kesan khas dan teks. Dalam menghasilkan video, terdapat beberapa langkah yang perlu dilaksanakan sebagai perancangan bagi menghasilkan video yang menarik dan berkesan kepada penonton. Sebenarnya di dalam Canva telah disediakan template-template yang menarik untuk digunakan. Anda cuma perlu merancang apakah kandungan yang perlu diisi dalam template tersebut dengan menggunakan gambar-gambar bergerak, gambar-gambar foto, animasi, kesan khas, audio dan teks. Terdapat beberapa langkah dalam penghasilan video, iaitu tetapkan tajuk, sediakan storyboard, sediakan bahan, hasilkan video, pratonton, muat turun dan share. Langkah pertamanya adalah sediakan tajuk. Tajuk perlu disediakan terlebih dahulu supaya dapat memudahkan kita merancang kandungan video. Fikirkan tajuk yang sesuai dengan kandungan video yang akan dihasilkan. Kalau boleh, tajuk biarlah ringkas dan sesuai dengan keseluruhan kandungan video yang bakal dihasilkan. Langkah keduanya adalah sediakan storyboard. Storyboard merupakan perancangan sebelum sesebuah video dihasilkan yang dapat memudahkan dalam proses penghasilan video. Tujuannya adalah untuk memudahkan proses penghasilan, meminimalkan kesilapan maklumat atau penambahan maklumat yang tertinggal setelah video siap. Sebelum storyboard dihasilkan, buat sedikit kajian dan rujukan tentang kandungan yang akan dimasukkan. Storyboard haruslah ringkas dan mudah difahami. Anda bebas menggunakan template storyboard sama ada yang disediakan oleh Canva atau daripada sumber lain asalkan anda mudah faham dan mudah menggunakannya. Storyboard ada yang lengkap dengan gambar dan teks dan ada yang hanya gambar dilukis sahaja. Ini adalah contoh template storyboard yang disediakan oleh Canva. Okay, di dalam contoh ini ditulis tajuknya The Life Cycle of Butterfly dan dimuatkan gambar-gambar yang akan nanti dimasukkan juga di dalam page Canva. Di bawah gambar dinyatakan penerangan tentang page tersebut. Nombor 1, 2, 3 dan 4 merujuk kepada page. Okey, berikut adalah contoh storyboard yang berkaitan dengan tajuk proses fotosintesis. Kita lihat di dalam page 1 dimasukkan gambar ataupun video tentang tumbuhan. Jadi ini merupakan set indaksi tentang tajuk atau kandungan video intro. Video tumbuh-tumbuhan dan dimasukkan juga ada muzik latar. Dalam page yang kedua, sama juga dimasukkan tag, dimasukkan image ataupun video dan di hadapannya dipaparkan teks tajuk proses fotosintesis. Okey, dalam page yang ketiga, masukkan gambar pokok dan soalan.
soalan dalam bentuk teks berkaitan pengetahuan sedia ada murid. Jadi, semasa suntingan kita masukkanlah gambar dan di bawahnya diletakkan soalan. Apakah yang diperlukan oleh tumbuhan untuk hidup? Untuk page yang keempat, penerangan storyboard adalah gambar, pokok dan label teks bagi jawapan soalan di atas. Jadi, semasa suntingan nanti atau penghasilan video, kita masukkanlah gambar ataupun video pokok atau tumbuh-tumbuhan. Dan di tepinya diletakkan teks. Tumbuhan memerlukan air, cahaya matahari, udara. Bagi page yang kelima, penerangannya adalah page soalan dan jawapan tentang tumbuhan boleh menghasilkan makanan sendiri. Jadi, di dalam suntingan, kita masukkanlah gambar tumbuhan ataupun gambar pokok-pokok dan di bawahnya letakkan, adakah kamu tahu tentang tumbuhan boleh menghasilkan makanannya sendiri? Okey, untuk page yang keenam, penerangannya adalah gambar pokok dan label teks bagi jawapan soalan di atas. Jadi dalam suntingan nanti kita masukkanlah gambar proses fotosintesis. Dan di bawahnya dimasukkan teks. Ya, tumbuhan boleh menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Jadi di dalam penerbitan atau penghasilan video nanti, anda boleh memasukkanlah muzik latar ataupun kesan-kesan khas yang lain. Kemudian langkah penghasilan video seterusnya adalah sediakan bahan. Jadi dalam menyediakan bahan, kita sediakan beberapa folder untuk memudahkan kita memasukkan maklumat ataupun bahan yang kita jumpa dan dimasukkan dalam folder yang berasingan. Folder-folder tersebut adalah folder animasi, folder audio, folder image, folder teks dan folder video. Ini akan memudahkan kita semasa proses penghasilan video nanti, di mana jika kita memerlukan elemen-elemen tersebut, kita tahu di mana bahan tersebut diletakkan. Okey, langkah seterusnya adalah hasilkan video menggunakan Canva. Setelah storyboard disiapkan dan bahan-bahan untuk dimasukkan dalam video disediakan, hasilkan video anda dengan menggunakan aplikasi Canva. Sila rujuk modul penggunaan Canva bagi memudahkan kerja anda ataupun ikuti modul penghasilan video menggunakan Canva dalam video yang seterusnya nanti. Okey, Canva merupakan aplikasi suntingan video secara dalam talian. Jadi, sila pastikan komputer anda disambungkan ke talian internet. Langkah seterusnya adalah pratonton. Langkah kelima ini adalah langkah pratonton pada video yang telah siap disunting. Pratonton video anda dengan menjemput rakan guru, pakar bidang dan wakil penonton untuk menilai. Maksud di sini, jika target penonton kita adalah murid, kita panggillah beberapa orang murid untuk menonton video kita supaya mereka dapat memberikan pandangan. Okey. Jadi mereka akan menilai dan memberi pandangan tentang video anda. Jadi berdasarkan pratonton tersebut, buat penambahbaikan dengan membuat suntingan semula bahagian-bahagian tertentu sahaja jika terdapat maklum balas daripada penonton. Okay, langkah yang terakhir adalah muat, turun dan share. Jadi langkah terakhir ini adalah memuat turun fail video untuk digunakan dalam pengajaran ataupun dikongsi melalui media video yang sesuai.
Jadi, itu sahaja modul langkah-langkah penghasilan video. Selamat maju jaya.